Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar. Ini agenda awani. Kadar inflasi Malaysia yang diukur daripada Indeks Harga Pengguna ataupun IHP mengecil ketara pada Julai 2023 sekitar 2.0%. Kadar terendah dicatatkan untuk tahun 2023 ini. Kadar inflasi yang lebih perlahan yang dicatatkan ini berikutan peningkatan kecil harga makanan dan minuman bukan beralkohol serta restoran dan hotel. Demikian mengikut Jabatan Perangkat Malaysia ataupun DOSM. Mata indeks juga merekodkan kadar pada 130.5% berbanding 127.9 bulan yang sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ia diikuti oleh kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan 2.6%, manakala kedua-dua kumpulan kesihatan dan pendidikan masing-masing meningkat sebanyak 2.0%, manakala komponen makanan di rumah turut rendah untuk 5 bulan berturut-turut kepada 3.0% pada Julai berbanding 3.2% pada bulan yang direkod pada sebelumnya iaitu pada bulan Jun. Yang kita juga didorong terutamanya oleh subkumpulan daging 5.5%, beras, roti dan bijirin lain 4.5%, susu, keju dan juga telur 4.3%, manakala gula, jam, madu dan coklat dan manisan 3.5%. Jadi apa maksud kepada poket rakyat dan bagaimana inflasi yang rendah ini? Adakah perbelanjaan masih tinggi dan mampukah ia mempertingkatkan lagi kuasa beli rakyat? Jadi dua tamu sudah pun bersedia, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Dan seorang lagi tamu yang kita panggil untuk memberikan pandangan beliau, Saudara Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah ataupun KEK. Cik Yusrizal ada di talian. Assalamualaikum. Ya, khabar baik. Terima kasih. Okey, pada pandangan awal Prof. Madya Dr. Irwan, apa maksud yang boleh kita berikan kepada penurunan inflasi terendah 2.0% kepada negara ketika ini? Dalam keadaan pada ketika ini, saya melihat ada beberapa pointer penting. Yang pertama, saya fikir kita harus faham bahawa dalam sesebuah ekonomi, kita boleh menghadapi keadaan di mana keadaan inflasi yang meningkat, tetapi pada masa yang sama, kita mengalami kos sara hidup yang rendah. Begitu juga sebaliknya, kita boleh melihat keadaan di mana inflasi yang rendah tetapi berhadapan dengan pada masa yang sama berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Ya. Jadi dalam konteks Malaysia dan kita tengok data terkini ini, saya melihat ini sedikit sebanyak memberikan gambaran bahawa tekanan dari segi peningkatan dalam kos sara hidup itu dilihat agak terkawal. Namun begitu, sememangnya secara keseluruhan kita lihat keadaan ataupun isu kos sara hidup itu masih lagi perlu ditangani secara yang tuntas, kerana kita faham juga bila kita kata kos sara hidup ini dia mempunyai dimensi yang pelbagai berbanding bila kita kata hanya mengikut data indeks harga pengguna semata-mata yang hanya kita tahu dia mempunyai beribu-ribu makanan item-item yang dimasukkan dalam bakul ini dan pengiraan secara agregat dan juga purata. Menarik. Bagi Saudara Yusrizal, apa maksud juga inflasi terkawal 2.0% tapi Prof. Madya Dr. Irwan ungkapkan tak semestinya kos sara hidup akan rendah. Malah kita juga lihat item-item tu masih tinggi, terutamanya bagi barangan-barangan makanan dan juga barangan makanan siap. Pandangan KEK tentang hal ini. Okey, bagi kita ni, kita selalu bercakap dari segi sudut pandang pengguna itu sendiri. Kalau dilihat data inflasi menurun dan sebagainya, tapi kita nak tengok impak kepada pengguna tu, adakah pengguna merasai apa yang diperkatakan inflasi menurun dengan harapan pengguna pada hari ini adalah bekalan barang itu, keperluan itu rendah dan mampu dimiliki oleh pengguna. Tapi buat masa sekarang, walaupun diumumkan bahawa inflasi menurun daripada 4.4
kepada 2.0 ini kita rasa tidak dirasai oleh pengguna pada masa kini. Kalau kita tengok sememangnya berita-berita mengatakan bahawa bila inflasi rendah dengan harapan harga itu mampu dimiliki dan pengguna itu mempunyai kuasa beli untuk membeli barangan-barangan keperluan ini. Tetapi sekarang ni kita nampak masih lagi dirasai oleh pengguna dan pengguna tidak mampu untuk membeli barangan keperluan ni. Ada setengah-setengah itu mencatu pembelian mereka. Dan saya tengok pada hari ini perbelanjaan itu dikurangkan menyebabkan peniaga-peniaga pun terkesan juga ke atas kurangnya kuasa membeli ini. Kalau kita tengok di sebelah Lemah Kelang pun kebanyakan peniaga-peniaga kecil ni gulung tikar menutup perniagaan mereka. Ini disebabkan oleh kuasa membeli itu kurang. Ya, pada pandangan Prof. Madya Dr. Irwan, bagaimana kita dapat meningkatkan kuasa beli rakyat ketika inflasi turun ini, kerana kita tahu harga barang mustahil akan rendah dan menjadi murah. Kalau ada banyak cara, tapi saya fikir yang kita kata bagi saya low hanging fruit lah, perkara yang boleh kita buat serta-merta adalah meningkatkan pendapatan rakyat. Sebab kita harus faham bahawa dalam teori ekonomi, bila inflasi ataupun kita lihat juga spesifik dalam konteks Malaysia pada ketika ini, inflasi ini berkurangan, dia berkait juga dengan kadar pertumbuhan dan juga dari segi prestasi dalam pasaran pekerjaan. Jadi kita lihat pun baru-baru ini kita lihat kadar pertumbuhan kita pun sudah mereda, berkurangan. Kadar pertumbuhan pada suku kedua adalah pada 2.9%. Dan kita juga lihat suku pertama pun sebenarnya lebih rendah daripada suku keempat tahun lepas. Kalau kita tengok memang dari segi pasaran buruh itu pun memang kadar pengangguran mereda, berkurangan, tetapi kita tahu bahawa underemployment masih lagi menjadi masalah dan kita juga tahu kalau kita pecahkan data tu, kita tengok kadar pengangguran golongan muda masih lagi tinggi. Jadi ini semua saya lihatlah selain daripada faktor trend global. Kita tengok pun trend global sekarang sudah ada trend yang dipanggil disinflasi. Disinflasi memanglah inflasi belum lagi dapat diselesaikan sebab walaupun kita tengok di Amerika Syarikat, di UK masih lagi tinggi, tetapi kita tengok tahap peak dia dari segi dia punya tahap peak itu sudah pun melepasi tahap itu. Dan memanglah kalau mereka letakkan kadar inflasi 2%, memanglah 5% bagi mereka masih tinggi. Tapi secara keseluruhan sudah berlaku trend disinflasi. Jadi ini yang menyebabkan juga kita lihat trend penurunan inflasi. Tapi seperti yang Encik sebutkan tadi, memang ini tidak memberikan kesan yang agak signifikan dari segi kos sara hidup dan juga dari segi kuasa beli rakyat. Jadi kalau kita nak menceritakan cara kaedah untuk kita nak mengatasi masalah ini, Tuan Haji Nazri, bagi saya kita perlu ada solusi yang immediate, yang kita kata perlu dilakukan segeralah. Kalau kita nak tunggu tahun hadapan baru kita nak laksanakan, contohnya dasar gaji progresif misalnya, bagi saya agak terlambat lah. Ya, adakah pandangan Prof. Madya Dr. Irwan kita perlu ada satu suntikan segera kepada kuasa beli rakyat? Mungkin cash assistance ataupun bantuan tunai itu satu elemen yang populis, tetapi ia mungkin boleh memberikan satu keyakinan pada rakyat untuk berbelanja dan akhirnya kesan rantaian itu akan beri kesan kepada para peniaga. Ya, saya bersetuju. Salah satu daripada aspeknya adalah dari segi pemberian ialah benda-benda bantuan bantuan tunai secara langsung. Tapi saya fikir ini pun secara bentuk yang agak kita kata tidak boleh diteruskan secara yang berpanjangan. Jadi kita juga perlu mencari mekanisme yang boleh memberikan satu penyelesaian yang lebih kita kata mampan lah di masa depan. Contohnya seperti mungkin kita boleh melihat bagaimana instrumen yang ada lah. Kalau kita kata dasar gaji progresif itu mungkin memakan masa, kita ada dasar gaji minimum. Kenapa tidak kita gunakan dasar gaji minimum ini untuk kita menaikkan gaji, dan akhirnya saya percaya juga pengumuman untuk meningkatkan gaji penjawat awam juga boleh dilakukan. Jadi ini bagi saya secara keseluruhan lah boleh meningkatkan kuasa beli rakyat dalam masa terdekat. Ya, pandangan saudara Yusrizal, adakah itu juga jadi pemangkin
kepada rakyat kalau gaji minimum dikuatkuasakan secara telus dan mungkin IKS akan merungut seperti mana yang mereka lakukan pada ketika ini kerana mereka rasakan mereka tidak mampu untuk memberikan gaji minimum kepada pekerja di bawah 10 orang itu. Tetapi kalau kerajaan bertegas kerana dasar ini sudah lama dilaksanakan, diwajibkan, tetapi tertangguh akibat tentangan-tentangan ini dan juga kenaikan gaji untuk kaki tangan awam. Pandangan Kek? Okey, dia berpaksikan kepada keperluan tenaga buruh itu sendiri. Kalau kita tengok hari ini persaingan tenaga buruh itu kita bersaing dengan bangsa asing ataupun pendatang-pendatang asing yang kosnya lebih murah. Ini yang menjadikan tekanan kepada penduduk kita di Malaysia ini. Kita lihat apabila kerajaan ingin mengumumkan gaji minimum, syarikat cacat swasta pada hari ini dia merungut bahawa mereka terpaksa menaikkan kos dan sebagainya. Yang ini adalah impak-impak yang akan terjadi kepada harga dalam pengguna, harga barangan keperluan pengguna. Tetapi barang diingat bahawa kita masih mempunyai klausa-klausa kawalan-kawalan harga tertentu. Kita boleh sebenarnya kerajaan boleh mengawal lagi. Kiranya AKS ini menurut kita boleh lihat bahawa ada pihak-pihak tertentu yang dah lama dah yang mengup keuntungan dan sebagainya. Apabila nak memperkenalkan satu skim gaji baru tapi diugut macam-macam kepada kerajaan yang nak ambil pekerja-pekerja asing, tak nak ambil pekerja negara apa semua ini adalah saya rasa perlu ada tindakan tegas daripada pihak kerajaan sendiri. Saya rasa inilah masanya untuk ubah sedikit struktur pendapatan rakyat. Kalau kita tengok baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bonus kepada kaki tangan awam dan sebagainya. Saya tengok restoran-restoran, kedai-kedai makan, pusat-pusat membeli belah, itu baru RM300. Pusat-pusat membeli belah dipenuhi dan rakyat pergi berbelanja dan peniaga-peniaga ni mendapat keuntungannya. Tetapi bila sekarang ni menjadi seperti biasa balik belanja, pengguna tidak belanja, kuasa membeli pengguna kurang. Ini menunjukkan bahawa kuasa pengguna itu untuk membeli sekarang ni sangat berhati-hati membeli. Kita dan peniaga pun tidak mendapat keuntungan daripadanya. Sekiranya seperti mana kata Prof tadi, sekiranya tangga gaji itu dinaikkan, gaji minimum itu dinaikkan dan seterusnya dinaikkan, ini akan membolehkan pengguna itu berbelanja dengan lebih selesa dan kuasa membeli itu akan menjadi tinggi. Dan dari sudut sektor lagi, IKS ini dan juga industri-industri besar ini perlu menerima lah. Perlu menerima dan tidak perlu menaikkan kos. Kita pun ada kawalan-kawalan tertentu. Sekiranya berlaku kenaikan harga melampau, naik gaji baru 100, kenaikan harga barang melebihi pada 100. Ini perlu dilihat di bawah atap anti pencatutan, di bawah KPDN KPDN sendiri ada atap pencatutan perlu melaksanakan atap-atap tersebut sekiranya ada berlaku kenaikan harga yang melampau. Menarik. Dalam kita melihat keseluruhan konteks pertumbuhan ekonomi negara, indeks harga pengguna dan juga angka inflasi itu, Prof. Ahmadiyah Dr. Irwan, adakah kita juga perlu bersedia daripada sekarang kerana struktur ekonomi kita ini sentiasa dianggap sebagai satu sistem ekonomi murah. Kita ingin menjadi negeri yang murah. Tetapi untuk kita mencapai tahap negeri maju ataupun negara maju, negara yang berpendapatan tinggi, bagaimana struktur ekonomi ini kita perlu ada satu reformasi. Saya rasa kerajaan sekarang sedang bergerak ke arah itu dengan kadar gaji progresif, menilai semula pemberian subsidi bersasar kepada sektor-sektor dan juga kadar isi rumah tertentu dan juga kategori pendapatan isi rumah itu akan dilihat semula berbanding kita melihat T20, M40 ataupun B40 itu. Jadi
Adakah ini sebenarnya baru kita akan lihat bahawa kita akan bersedia dengan harga barangan sekarang, tetapi kita mempunyai nilai belanja yang lebih besar di dalam poket dan kita bersedia untuk mendapatkan gaji yang lebih bermaruah pada masa akan datang, Prof? Saya melihat apa yang dibentangkan melalui kerangka ekonomi madani itu, saya fikir dari segi prinsipnya adalah tepat. Sebab itu bila digunakan analogi rumah tu perlu dinaikkan bukan saja siling tetapi lantainya. Jadi Ya. itulah maksud dia. Kalau kita nak naikkan siling tetapi lantai itu, dalam konteks ini lantai itu dari segi kuasa beli, Ya. pendapatan rakyat itu masih rendah. Jadi dia tidaklah menjadi satu, kita kata, pembangunan yang kita kata yang bersifat kemasyarakatan manusiawi ataupun kita kata yang secara yang lebih holistik lah. Ini penting sebab kalau kita lihat pun di negara-negara maju, harga barangan itu mahal tetapi mereka tidaklah komplain sebab pendapatan mereka, kuasa beli mereka tinggi. Tinggi. Contoh kita lihat, ya, contoh di Singapura bila Betul. berlakunya pandemik. Jadi kerajaan mereka meningkatkan kadar GST ya. Jadi tidak ada menjadi isu dekat sana. Itu contoh. Jadi maksud dia kalau kita dapat meningkatkan kedua-duanya dari segi siling dan juga lantai itu, memang itu membolehkan rakyat juga bersedialah sebab memang peningkatan dalam harga barang ini dia memang berkait dengan dari segi kualiti hidup dan juga dari segi standard of living. Jadi kalau standard kehidupan itu meningkat, sememangnya lah harga barangan meningkat. Tetapi apa yang perlu kita lihat juga adalah peningkatan dari segi kuasa beli rakyat. Jadi sama ada persoalan ini sama ada kita bersedia atau tidak. Ini satu soalan yang bukan senanglah saya nak jawab, tapi saya perlu akui bahawa kita perlu ada pelbagai rancangan yang ataupun strategi yang kita kata menyeluruh yang melihat kepada kedua-dua keadaan jangka pendek dan jangka panjang. Sebab Ya. apa yang kita lakukan dalam jangka panjang, contohnya bila kita nak melakukan reformasi subsidi bersasar, secara jangka masa pendek memang akan memberi kesan Betul. kepada rakyat. Ya. Jadi itu kita perlu bersedia. Begitu juga kalau nak melakukan reformasi cukai. Jadi ini akan memberikan kesan kepada rakyat, terutamanya golongan rentan dan juga B40 dalam masa yang immediate seterusnya. Jadi kita perlu ada apa yang dipanggil sebagai seperti macam shock absorber lah. Ini macam juga kita lihat dari segi keadaan masa kita terhambat dengan pandemik itu. Jadi perlu ada satu reformasi yang berbentuk jangka pendek dan jangka panjang dan di sini bukan saja dari segi pendapatan, dari segi perlindungan, sistem perlindungan sosial kita, dari segi bagaimana kita nak menarik pelaburan yang berkualiti. Pelaburan yang berkualiti lah, ini pun bagi saya penting supaya kita dapat mencipta pendapatan pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Macam kita lihat graduan kita sekarang ini memang jelas mereka bila keluar tu mendapat gaji pendapatan yang di bawah daripada yang sepatutnya diterima. Sebab itulah kita panggil underemployment itu. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat secara yang lebih luas dan perlu ada strategi yang kita kata yang terus dapat memberikan manfaat kepada rakyat dalam masa jangka pendek. Pada pandangan Kek, adakah wajar juga kita memberikan satu analisis berkaitan dengan setiap kali kita menghebahkan indeks harga pengguna, kadar inflasi dan sebagainya, kita lebih menjurus kepada tahap hidup yang selesa bersesuaian dengan lokasi dan juga tanggungan masyarakat. Kalau di Kedah, kalau harganya sama, belanja yang sama,
dengan Lembah Kelang, jadi saya rasa beban akan lebih ditanggung oleh masyarakat di Kedah kerana kita tahu pendapatan bagaimana di Kedah, pendapatan kadar isi rumah di Kedah mungkin jauh lebih rendah berbanding penduduk di Lembah Kelang. Adakah itu sepatutnya kita lebih, saya rasa DOSEM dan juga Kementerian Ekonomi EPU sedang bergerak ke arah itu apabila setiap kali pengumuman mereka lebih menjurus kepada angka-angka mengikut lokaliti, negeri, daerah dan sebagainya. Adakah itu juga untuk kita supaya kita ada langkah-langkah jangka masa pendek seperti Prof katakan tadi dan juga jangka masa panjang untuk menolong rakyat yang terkesan ini? Kalau saya tengok website DOSEM itu memang analisis yang dilakukan, dia kajian inflasi dia mengikut negeri dan juga mengikut tak mengikut daerah, mengikut negeri masing-masing, dan itu sangat baik sebenarnya kalau kita lihat di situ. Tetapi tindakan selepas apabila kita mengenal pasti bahawa satu-satu tempat itu apabila inflasinya meningkat dan juga kos dia meningkat. Contoh dia, saya pernah lihat, saya dah membaca, dia ada letak peta di situ, harga daging. Harga ayam contoh dia. Harga ayam di Kuala Lumpur RM14 sekilogram. Itu DOSEM yang keluarkan. Di Kubang Pasu RM11. Di Caulun tempat Prof RM11, 50 sen. Di Alota RM9. Jadi itu boleh menjadi indikator sebenarnya. Kalau kawasan Prof contohnya Caulun itu kawasan yang memanglah banyak profesor di situ, tetapi ada juga tempat yang diduduki oleh orang-orang kampung yang berpendapatan kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Yang mana dia orang kebanyakan bertani, meloroi getah dan juga membuat sawah padi. Yang keuntungan dia hari ini pun tak tahu lagi berapa yang dia akan dapat. Berpandukan kepada cuaca dan sebagainya. Itu perlu dititik beratkan sebenarnya. Yang saya cakap tadi kuasa membeli, harga dah makin meningkat. Tetapi kos sehari diri rakyat tu dia memang agak dia dah meningkat, tetapi pendapatannya tidak memuaskan. Jadi perlu ada, bila kita lihat dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh DOSEM ini, kita perlu kerajaan perlu mengambil tindakan. Contoh dia itu menarik subsidi itu mungkin satu tindakan yang amat tidak popular. Tetapi bagi pendapat satuan pengguna yang dah memberi pendapat alternatif, memang subsidi ini tidak boleh diberikan dalam tempoh jangka masa yang cukup lama macam ni. Dia kena ada satu plan tindakan untuk menarik subsidi itu. Contoh dia kita menaik tarafkan cara hidup rakyat ni. Contoh dia itulah kita menaikkan pendapatan mereka, pendapatan isi rumah. Sekarang ni yang ada ijazah degree, gajinya hanya RM2,000 saja. Tadi YB Rafizi pun bagi tahu, dia kata sama RM2,000 sama dengan engineer, contoh dia. Itulah tangga gaji di Malaysia ini. Kalau ikut RM2,000 itu pendapatan dia sehari dia belanja lebih kurang RM60 ke RM70, RM65. Tetapi kalau hidup di Kuala Lumpur, RM65 sehari memang agak Kedah. Di Kedah ini memang tinggi lah. Tapi di Lembah Kelang, RM65 memang dia balik itu memang akan menggunakan lebih daripada RM65, menyebabkan pengguna ini berhutang pula. Itu yang menyebabkan tekanan-tekanan yang berlaku dan menyebabkan kuasa membeli itu rendah. Ya, mungkin saya minta Dr. Irwan sambung dengan berbagai inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan seperti inisiatif Payung Rahmah, kerana di bawah kategori Payung Rahmah itu macam-macam, jualan rahmahnya, menu rahmahnya, bantuan khas rakyat rahmahnya, kupon rahmah untuk golongan miskin tegar dan sebagainya. Ini memang betul memberikan kelegaan ramai rakyat, terutamanya mereka yang kurang berkemampuan untuk berbelanja, memberikan barangan keperluan seharian. Adakah inisiatif ini wajar diteruskan atau ia bersifat sementara? Sementara kita ada satu sistem yang lebih baik untuk menangani barang kos hidup ini. Pandangan Prof. Dr. Irwan. Ya, ini Haji Nazri, bergantung kepada keadaan ataupun tingkat pendapatan rakyat dan juga keadaan kos taraf hidup. Dalam keadaan pada ketika ini, saya fikir pun kalau
kita masih lagi mempunyai golongan yang kita kata perlu diberikan bantuan, benda ni boleh diteruskan. Isu dia di sini adalah benda ataupun dasar-dasar ini kita perlu melihat dari segi dia punya pencapaian. Jadi dari segi pencapaian ini saya fikir perlu ada bukan saja laporan, tetapi mungkin kita boleh tunjukkan siapa yang menerima dan macam mana dia boleh memanfaatkan kehidupan mereka. Jadi mungkin benda tu bila nampak, jadi at least benda ni kita boleh jelas ada siapa yang betul-betul dapat dan menerima bantuan ini dan apakah respon mereka dari segi penerimaan terhadap segala bentuk inisiatif yang disebutkan oleh Tuan Encik Nazri tadi. Begitu juga ia dilengkapkan dengan inisiatif pendapatan rakyat dan tadi juga disebut inisiatif kemudahan rakyat. Okey, jadi secara keseluruhan kita nak tahu bagaimana segala inisiatif ini dapat memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat dan menunjukkan bahawa memang ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan dari segi keadaan kos sara hidup mereka. Sebab kalau saya sendiri pun, saya lihat dalam keadaan sekarang ini, memang pembelian barang-barang dekat luar sana pun memang masih tinggi. Jadi ini sebenarnya perlu dilihat dan dipantau dan kita juga perlu memastikan mungkin ada inisiatif yang lebih dapat membantu dari segi memastikan mungkin kos-kos yang kita kata asas dan keperluan itu mungkin dapat diperkenalkan. Mungkin saya boleh mencadangkan inisiatif perkhidmatan asas rakyat. Kalau kerajaan boleh memperkenalkan inisiatif perkhidmatan asas rakyat, maksud dia kerajaan boleh memberikan perkhidmatan asas ini yang mungkin menyebabkan banyak perbelanjaan itu digunakan ke arah ini. Contohnya dari segi ialah pendidikan, dari segi kesihatan, perbelanjaan kos-kos kesihatan, perbelanjaan asas ini yang mungkin kalau boleh ditambah baik di masa depan dan diberikan kemudahan-kemudahan ini, saya fikir dia akan dapat mengurangkan kos dan juga kos sara hidup dengan melengkapkan inisiatif-inisiatif yang seperti yang disebutkan tadi. Akhir sekali, Prof. Dr. Irwan, sebentar tadi Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan bahawa kerajaan sedang mengkaji satu formula baru ataupun untuk melihat approved permit ataupun AP dan juga import permit IP untuk melihat keseluruhan sektor perniagaan sejajar kerajaan untuk menurunkan harga barang, khususnya barang import, untuk melihat the whole value chain dan juga untuk mengurangkan dasar ataupun monopoli pihak-pihak tertentu dalam membawa barang masuk import ke negara kita. Adakah ini satu langkah yang positif boleh difikirkan? Satu langkah yang positif. Tapi kita perlu ingat, langkah seperti ini juga perlu dilengkapkan juga dengan contohnya kalau kita bercakap dengan isu persaingan. Okey, ini memang dia jangka sederhana dan panjang tetapi ia perlu dilakukan sekarang. Jadi isunya bukan saja dari segi pengawalan approved permit, import permit seperti disebutkan, tetapi juga seperti yang disebutkan oleh Wabi Menteri tadi, begitu juga dari segi bekalan makanan. Bekalan makanan pun juga kapasiti pengeluaran makanan itu perlu ditingkatkan juga sebab kita perlu ada akhirnya persaingan yang sihat yang akan mengawal harga melalui market forces itu. Namun begitu, saya juga nak tambah di sini apabila kita bercakap berkenaan dengan isu monopoli ini, saya berharaplah juga perlu ada satu dari segi apa yang saya katakan kelangsungan daripada apa yang dilakukan sebelum ini supaya kita nampak bahawa segala apa yang dilakukan itu bukanlah in silo tetapi dia adalah kita kata pendekatan keseluruhan kerajaan. Yes, betul. Jadi contoh di sini kita ada Akta Persaingan. Jadi bagaimana Akta Persaingan 2010 yang dikatakan akan dipinda itu sejajar dengan
apa yang diumumkan tadi. Begitu juga dari segi pemerkasaan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC. Jadi ini juga bagi saya penting. Jadi tadi bila kita sebut berkenaan dengan kapasiti pengeluaran makanan itu juga, jadi saya fikir ia juga perlu diselarikan dengan sebagai contoh dasar agro makanan negara 2.0 sebab dasar agro makanan negara 2.0 itu telah meletakkan pelbagai strategi yang ini jangka panjang dari sehingga tahun 2030. Jadi di mana objektifnya 6 objektif, 5 teras 21 strategi, ada 77 pelan tindakan di dalam dasar agro makanan negara itu DAN 2.0 yang banyak menyentuh berkenaan dengan masalah isu kapasiti pengeluaran makanan, pengukuhan akses pasaran kepada produk, pemodenan dan disebut pertanian pintar. Ini semua penting dari segi bagaimana kita nak mengatasi masalah security makanan ataupun keterjaminan makanan itu. Dan juga ada disebut di dalam Belanjawan 2023. Jadi kita nampak ada kelangsungan di sini. Ya, dan akan nanti saya juga yakin disebut di dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 berkenaan dengan isu meningkatkan bekalan makanan ini secara keseluruhan untuk kita nak mengawal harga barangan di masa hadapan. Menarik. Terima kasih Prof. Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarakan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan juga Perbankan SEFB UC Utara Malaysia, dan saudara Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah ataupun KEK. Itu sahaja perbincangan kami tentang indeks harga pengguna dan juga angka inflasi yang terkini dan bagaimana kita meningkatkan kuasa beli rakyat. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.